Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat bersama-sama bagi meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Mulk atau surah 67 berdasarkan kepada buku Kerajaan Allah. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku ini bolehlah buka halaman 40. InsyaAllah kita akan membicarakan tentang hakikat hidup dan mati. Menurut Allah, manusia melalui proses kematian dahulu, kemudian baru hidup, kemudian mati dan hidup semula. Inilah proses hidup, mati, hidup semula. Inilah hakikat yang diberitahu oleh Al-Quran. Dan kita selalu membaca ayat ini, insya-Allah saya ulang lagi membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Kenapa kamu sanggup kufur kepada Allah sedangkan kamu dulu mati? Maka kami hidupkan kamu. Kemudian kami matikan kamu. Kemudian kami hidupkan kamu semula. Dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 28. Itulah yang menjadi titik tolak saya menulis buku Perjalanan Jauh. Jadi bila cerita hakikat hidup mati ni tuan-tuan perempuan, untuk lebih detail, ini kena baca buku Perjalanan Jauh. Dapatkanlah buku ni tebal, 500 lebih, 550 halaman. Membicarakan tentang perjalanan jauh. Yang saya sebutkan sebagai perjalanan jauh itu, disebut di sini melewati 2 kematian, 2 kehidupan. Itulah hakikatnya. Apa yang telah disebutkan di dalam ayat yang baru kita bacakan tadi. Allah sebut kamu dulu mati wa kuntum amwata fa ahyakum, maka kami hidupkan kamu. Makna ini adalah fasa kedua. Fasa pertama mati. Ingat balik tu proses dia. Fasa pertama mati, fasa kedua hidup. Kemudian Allah sebut summa yumitukum, kemudian kami matikan kamu. Itu fasa ketiga. Summa yuhyikum, kemudian kami hidupkan kamu semula, fasa keempat. Mana 4 fasa perjalanan kita ni. Dan kenapa disebut perjalanan itu perjalanan jauh? Kerana ketika kita di fasa keempat dihidupkan semula, tidak ada lagi kematian. Hidup selama-lamanya, kekal abadi, khalidina fiha abada. Sebab itu disebut perjalanan sangat jauh. Terlalu jauh tak ada ukuran lah. Infinity. Sebab tidak ada lagi kematian, hidup terus dah. Cuma nasib di sana berbeza. Orang yang hidup di dalam jannah, maka dia menikmati seluruh segala nikmat yang tak pernah terfikir selama ini. Sebaliknya mereka yang hidup di neraka Jahannam, Masya Allah, mereka hidup di dalam kesengsaraan yang tiada penghujungnya. Na'udzubillah min zalik. Ayat daripada surah Baqarah 28 tadi perlu dibaca dengan 2 cara. Pertama, membaca ayat yang bertulis. Itulah ayat yang di atas. Keduanya, membaca ayat-ayat yang tidak tertulis, iaitu di sebalik ayat-ayat ini. Iaitu apa? Kita perlu memerhati, mengkaji dan secara ilmiah akan fakta ayat di atas.
Allah menyebut mati dahulu sebelum hidup. Samalah juga dengan susunan kalimat di dalam ayat 67 dua ataupun ayat daripada surah Al-Mulk yang kita sedang baca ni. Maknanya Allah mendahulukan mati dari hidup. Itu telah saya sebutkan dulu. Jadi Allah menyebutkan itu bermakna sifat hidup ini adalah asalnya mati. Ini kalau kita berbicara sedikit ya tentang falsafah hidup, kena sentuhlah isu ni. Jadi kita dari benda yang mati, barulah Allah jadikan ia hidup. Inilah sudut pandang Quran. Mengapa? Kadang-kadang bila kita berfikir secara falsafah, kita akan bertanya, why? Kenapa? Mengapa? Mengapa Allah jadikan kita daripada yang mati? Di sanalah hikmahnya supaya Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa hidup ini dia jadikan daripada yang mati jadi hidup. Manusia mampu melakukannya? Tidak mungkin. Manusia boleh mematikan yang hidup. Itu biasa. Orang bunuh orang mati. Dari hidup menjadi mati. Tapi nak menghidup yang mati, mustahil. Tidak siapa yang mampu melakukan. Sebab itulah Allah nak menyebut bahawa kekuasaan dia, maka dia mampu menghidup dari benda yang mati. Allah mencipta Nabi Adam AS daripada tanah. Benda mati. Kemudian zuriatnya Allah ciptakan daripada air mani. Air mani itu juga adalah benih yang tersimpan. Benda yang mati juga. Ia tidak boleh hidup tanpa melalui satu proses persenyawaan. Bayangkanlah, air mani tak akan menjadi manusia kalau tidak dia melalui satu proses. Jadi proses penciptaan manusia itu. Jadi Al-Quran mencerita dengan detail. Tahap demi tahap penciptaan manusia. Ada kala disebut dari maniyun yumna. Bahawa manusia itu diciptakan dari sperm. Mani itu kita merujuk air mani ini mana air mani lah yang kita faham. Makna di dalamnya itulah yang mengandungi sperma yang banyak. Jadi air mani itu adalah ada waktu Allah sebut sebagai ma'in mahin. Air yang hina. Kemudian Allah sebut juga mimaniyin yumna. Itu begitu tepat bahasa Al-Quran. Al-Quran menyebut bahawa sifat air itulah yang dipanggil air mani tadi. Sifat apa? Sifatnya yumna. Air itu terpancar. Kena faham baik-baik. Quran ni sangat detail. Kenapa dipanggil mani? Kerana sifat dia terpancar. Dia tidak berlaku dalam sifat meleleh atau sebagainya. Tidak. Dia disebut sebab itu yumna. Dia terpancar. Itulah sebab dipanggil air itu air yang terpancar. Maksudnya air mani itu. Kemudian di dalamnya lah yang disebut nutfah. Terdapat sperm ataupun benih dari lelaki. Itu dipanggil nutfah sperm. Kemudian nutfah lelaki ini ketika bercampur, bertemu dengan telur, bersenyawa. Maka Allah menyebut dalam Quran sebagai nutfatun amsyaj. Itu ada di dalam surah Al-Insan. Surah 76. Surah Insan. Allah menyebut bahawa manusia itu dijadikan daripada nutfah amsyaj. Nutfah yang bercampur. Nanti kita akan baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setetes air mani yang bercampur. Nutfah, sperma yang bercampur. Yang kami mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat.
Ayat 2 dari surah Al-Insan atau surah 76. Jelas. Dalam ayat ini juga Allah menyebut kalimah nabatali. Maknanya ujian. Bala. Ujian disebut di situ. Jadi Allah kata kami telah mencipta manusia dari campuran sperma dengan telur. Itu yang disebut sebagai nutfah amsyaj. Lihat bagaimana tepatnya Al-Quran itu menceritakan proses penciptaan manusia. Sebab itu ahli-ahli sains, ahli-ahli embryologi akan sangat kagum dengan fakta Al-Quran ini. Cuma kita kena faham. Ayat-ayat tu dia tidak susun berurutan. Bagaimana kita baca dalam buku, tidak. Dia diletak di dalam surah yang berbeza. Jadi kita, sebab itulah kita diperintah supaya mentadabur. Ketika kita mentadabur, kita akan bertemu dan kita susunlah dia. Itulah kelebihan mentadabur ini. Akhirnya kita baru boleh susun proses tadi sebagaimana yang selalu saya ceritakan. Kita ini asal dari air. Air itu air yang hina disebut ma'im mahin. Sifatnya apa? Mani yumna. Dia memancar. Kemudian di dalam mani itu ada nutfah. Ada sperm dia. Kemudian sperm tadi bila bercampur dengan ovum, maka jadilah satu bentuk persenyawaan. Itu yang Al-Quran sebut sebagai nutfatun amsyaj. Masya Allah. Tuan-tuan perempuan, kalau kita membaca ayat-ayat sains ini, tapi kita kena ada asas sains, baru kita boleh faham. Kalau kita tak ada ilmu support, ilmu sains, kita tak boleh faham ayat ni. Jadi di situlah maknanya permulaan kehidupan manusia adalah daripada kematian. Kita lihat tadi, bila sperm itu dah asalnya daripada mana? Sperm ini memanglah satu, kalau kita melihat di bawah stetoskop, dia satu makhluk yang hidup. Berjuta-juta sperma yang kalau kita besarkan, rupanya tu lonjong, ada ekor. Sebab tu dia boleh bergerak. Maknanya dia dah makhluk hidup. Tetapi nak cerita tadi, dia datang daripada air tu. Benda yang mati lah. Kemudian sperma yang begitu banyak pun, yang survive, yang hidup hanyalah satu. Selebihnya, daripada beratus juta tadi, mati juga akhirnya. Jadi kita melihat bahawa Allah mengatur itu proses. Jadi Allah mencipta tu dengan proses. Padahal Allah bolehlah cipta manusia tu dengan hanya semudah mengatakan apa dalam surah Yasin, kun fayakun. Jadilah engkau, jadi. Tetapi Allah menetapkan sunnah dia. Itu kalau kita kembali kepada bab takdir sebelum itu, itulah yang kita sebut takdir Allah tadi. Dia mencipta mengikut sunnah, ada qadar dia, ada ketetapan-ketetapan dia. Proses. Kita sebut hari ini sebagai proses. Segala sesuatu terjadi mengikut proses dan proses itu adalah sunnatullah. Ketetapan yang Allah dah tetap dah. Dia tak boleh melangkaui. Dia tak jadi. Sebab itulah manusia itu contoh kandungan berapa bulan? 9 bulan. Itu masa waktu yang diperlukan. 3 bulan dia tak boleh lahir. Mustahil. Contohnya. Makna begitulah dia. Jadi apa yang kita nak lihat ialah kekuasaan Allah. Jadi ketika Allah menghendaki, maka proses persenyawaan tadi akan terjadi. Ada keadaan Allah tak izinkan, selepas berlaku persenyawaan, akhirnya keguguran. Berapa ramai orang yang gagal, kecewa, kerana kandungannya tidak menjadi. Mati, belum matang lagi dah mati, keguguran. Dan malah proses keguguran itu pun terjadi mengikut waktu-waktu tertentu. Ada yang terjadi di peringkat awal, ada yang terjadi setelah dia dah membentuk rupa janin. Dia berlaku macam ada yang nak lahir, meninggal waktu nak lahir. Dan nak lahir dah meninggal. Masya Allah, itu ketetapan takdir Allah. Atau yang itu kita tak boleh persoalkan dan kita tak boleh nak membuat pilihan kita.
Sama ada kita boleh selamat hidup itu adalah atas kehendak Allah, atas kekuasaannya. Allah juga menyebut tentang mati dan hidup ini dalam lafaz yang sungguh mendalam maksudnya. Untuk memahaminya kita perlu bukan sahaja membaca ayat-ayat bertulis iaitu Al-Quran, tetapi juga ia merangsang kita membaca ayat-ayat yang tidak bertulis. Iaitulah dengan memerhati, mengkaji dan menyelidiki ayat-ayat kauniyah tadi. Mari kita membaca surah 30, surah Ar-Rum. Ya. Ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Dialah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dialah yang telah menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Demikianlah nanti kamu akan dikeluarkan. Maknanya dikeluarkan dari kuburan. Ayat 19 surah Ar-Rum, surah 30. Jadi di ayat itu menjelaskan bagaimana dalam ayat lain juga Allah menyebut benda yang sama. Ada beberapa ayat lain. Ya. Allah kata Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Itulah saya pernah sebut dah beberapa kali bagaimana Allah mengeluarkan yang hidup dari mati. Kemudian Allah mengeluarkan yang mati dari hidup. Itu biasalah bila saatnya kita mati, Allah ambil kita yang hidup ni. Allah ambil roh kita, maka kita mati. Itu biasa yang kita lihat. Kemudian Allah menyebut tentang bagaimana bumi ini hidup. Jadi semua yang Allah sebut ni, Allah hendak kita perhati. Allah hendak kita fikir. Inilah makna proses tadabbur. Tadabbur ni bukan dengan ayat Al-Quran saja. Nak membaca ayat di luar tu perlu aktiviti tadabbur. Kenapa tadabbur ni apa makna dia? Membaca, berfikir, mengkaji, mengamati. Itu maksud dia. Jadi itulah rangsangan sebenarnya Al-Quran yang merangsang kita umat Islam ni untuk mencari ilmu. Ini semua proses mencari ilmu sebenarnya. Orang belajar sains inilah dia sebenarnya. Jadi sebab itu orang yang belajar ilmu-ilmu apa saja bina ilmu kajian tentang alam ini, tentang manusia baik, tentang apa, maka dia membaca ayat yang tak bertulis inilah dia. Itulah sebenarnya dahsyat rangsangan Al-Quran itu. Sayang kita umat Islam ini, ramai kalangan kita mengabai pendekatan ini. Inilah pendekatan yang dipanggil pendekatan tadabbur ini. Kalau kita faham, luas dia punya skop dia. Tujuan apa? Kerana Allah hendakkan kita orang Islam ini berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Kita bagaimana nak berjaya di dunia kalau kita ilmu pun tak berminat dengan ilmu, tak berminat dengan belajar, tak berminat dengan tadabbur. Tak mungkin kita berjaya, tuan-tuan dan puan. Sekarang itu kuliah kita. Ya, saya akan buatkan sedikit catatan nota kita hari ini.
Pada itu kuliah kita, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.